Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Kasyatu Izani binti Nur Azalif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lato Syahrin. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Sesungguhnya amalan membaca dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini memang tidak dapat disangka lagi. Oleh itu, sebagai pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara, kita sewajarnya mengisi diri kita dengan pelbagai ilmu pengetahuan, menerusi pembacaan secara berterusan. Rentetan daripada itu, hari ini saya akan berkongsikan mengenai sebuah buku yang telah saya baca yang berjudul Siapalah Kita, karya Muhammad Fakhruddin bin Haji Tajuddin. Para penonton sekalian, buku ini dikarang oleh Muhammad Fakhruddin, seorang pengarang yang hebat khususnya dalam bidang dakwah, dalam membangkitkan semula jati diri manusia pada era ini. Beliau memperoleh diploma bahasa Arab dan ijazah sarjana muda di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang sejarah tamadun Islam. Apa yang lebih menarik mengenai beliau adalah cara penyampaiannya yang santai dan penggunaan bahasa yang mudah difahami oleh para pembaca. Karya ilustrasinya yang amat menarik juga dapat menarik minat para pembaca. Buku ini setebal 122 muka surat dan terbahagi kepada 25 kisah. Secara keseluruhannya, apa yang ingin dikongsikan oleh penulis ini adalah mengenai motivasi secara Islami yang disampaikan secara santai dan masuk ke dalam hati pembaca. Setiap kisah diselitkan dengan nasihat sebagai pedoman dalam kehidupan bagi semua lapisan masyarakat. Terdapat juga nilai tambah di dalam buku ini seperti sisipan ayat-ayat Al-Quran, hadis dan juga doa. Pada hikmat saya, mari sekiranya kita ulaskan mengenai buku ini dengan beberapa kisah yang dapat memberi inspirasi dan manfaat yang terkandung di dalam buku ini dapat disebar luas kepada para pembaca. Menyingkap dari ideologi yang pertama, kisah yang keempat iaitu silaturahim terbahagi kepada 3 hubungan atau pertalian yang harus dijaga baik oleh seorang Muslim sejati. Yang pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ini merupakan tunjang kepada ketakwaan seseorang umat itu kepada Sang Penciptanya. Yang kedua, hubungan dengan saudara mara. Walau seburuk manapun hubungan sesama kita, yakinlah bahawa hubungan saudara ini tidak akan pernah putus dan yakinlah bahawa mereka akan mendoakan kebaikan untuk kita. Yang ketiga, hubungan antara rakan taulan. Kita sebagai umat Islam seharusnya mencari rakan atau sahabat dan elaklah mencari musuh, kerana kedatangan mereka dalam kehidupan kita hanya mendatangkan keburukan. Namun jika kita melakukan kebaikan, percayalah mereka akan mendoakan kebaikan untuk kita. Seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong hambanya itu jika hambanya itu menolong saudaranya yang lain. Bagi kisah yang seterusnya, iaitu kisah yang keenam yang merungkaikan mengenai tajuk syukur. Indahnya Islam ini kerana dalam setiap perkara yang kita lalui pasti ada hikmah di sebaliknya. Penulis juga memetik kata-kata dari seorang ustaz yang menjelaskan bahawa manusia dikurniakan dengan 4 hidayah, iaitu hidayatul fitri, hidayatul hawas, hidayatul akli dan hidayatul iman wal Islam. Hidayatul fitri adalah fitrah atau sifat yang dikurniakan kepada manusia dan haiwan. Hidayatul hawas pula adalah panca indera yang dikurniakan kepada manusia dan haiwan. Namun panca indera haiwan lebih peka dan tajam berbanding manusia. Yang ketiga, hidayatul akli. Hidayatul akli merupakan akal. Hidayah ini hanya dikurniakan kepada manusia sahaja. Dan akhir sekali, hidayatul iman wal Islam. Hidayah ini merupakan formula yang terhebat untuk mencegah keburukan. Sebagai contoh, perokok yang ingin berhenti merokok namun gagal. Tetapi bila menjelangnya bulan Ramadan, nescaya perokok itu dapat berhenti merokok pada siang hari. Hanya berbekalkan dengan niat, sahaja aku berpuasa esok hari kerana Allah Ta'ala dapat memberi impak yang amat dahsyat kepada perokok itu. Oleh itu, manusia yang dikurniakan dengan hidayatul fitri, hidayatul hawas dan hidayatul akli sahaja masih belum mencukupi, kerana hidayatul iman wal Islam melengkapi seseorang tersebut. Maka kita harus bersyukur kerana dikurniakan dengan keempat-empat hidayah ini. Akhir sekali, kisah yang ke-18 yang
yang merungkaikan mengenai tajuk masalah. Pada awal bab ini, penulis telah mengakui satu penyataan yang berkaitan mengenai tajuk masalah, di mana setiap orang memiliki masalah masing-masing. Namun, masalah tersebut dapat mematangkan fikiran seseorang itu. Oleh itu, sebagai manusia, kita haruslah sedaya upaya mencari jalan penyelesaian bagi menyelesaikan masalah tersebut. Seperti mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, sabar terbahagi kepada dua, iaitu sabar terhadap benda yang dicintai dan sabar terhadap benda yang dibenci. Sabar juga memerlukan keimanan dan keikhlasan, kerana sabar dengan iman umpama kepala pada tubuh badan. Jadi, penulis ingin menekankan di sini bahawa setiap masalah yang kita hadapi sekarang ini, kita harus bersabar dan cari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Izharlah bahawa setiap individu harus mencari cara dan kaedah yang betul untuk menangani masalah tersebut, sepertinya dengan iman dan sabar. Jadi, secara keseluruhannya, penulis ingin mengajak kita untuk mengkoreksi dan berfikir untuk menjadi hamba yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, malah menyebarkan manfaat ini kepada orang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.